sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Mai Intan Payung. Untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 hari ini, Cikgu Mai akan berkongsi satu lagi tajuk yang terkandung dalam tema 4 dan juga unit 12, iaitu Seni Benang Emas. Semua dah sedia ke? Kalau dah sedia, jom ikut Cikgu Mai. Kita mulakan dengan standard kandungan. Standard kandungan kita pada kali ini ialah 2.3, iaitu membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra. Mari kita lihat pula standard pembelajaran 2.3.2, iaitu membaca karya bukan sastra dengan gaya penyampaian yang sesuai. Objektif kita pada hari ini ialah pada akhir PDPC, murid dapat membaca 3 daripada 4 perenggan teks dengan gaya dan intonasi yang betul. Manakala kriteria kejayaan pula ialah pada akhir PDPC, murid berjaya membaca teks dengan gaya dan intonasi yang betul. Jika semua sudah sedia, sekarang mari kita lihat buku teks Bahasa Melayu tahun 4 halaman 80. Kita akan mempelajari aspek kemahiran membaca pada hari ini. Mari kita mulakan. Untuk aktiviti yang pertama ini, kita akan membaca dan memahami maklumat berdasarkan gambar dan petikan. Kita akan mulakan dengan perenggan yang pertama. Tajuk Seni Benang Emas. Baca bersama-sama dengan cikgu ya. Hadif dan rakan-rakannya menghadiri Hari Kraf Kebangsaan. Di situ mereka membaca maklumat berita di Reruai Seni Tekad, Kuala Lumpur, 9 Mei. Puan Aziza binti Muhammad Yusof telah dianugerahi Tokoh Kraf Negara 2018 bersempena dengan Hari Kraf Kebangsaan. Beliau yang berumur 80 tahun merupakan pengusaha kraf tangan tekad benang emas. Pernah dengar tak perkataan reruai? Reruai bermaksud kawasan terbuka dan terhad, tempat mempamerkan atau mempromosikan produk atau perkhidmatan tertentu. Ataupun kita selalu sebut booth. Pernah dengar kan? Kalau kita pergi ke sesebuah pameran, kita akan jumpa kedai-kedai yang mempamerkan maklumat-maklumat tentang barangan yang dijual atau barangan yang ditunjukkan kepada umum. Mereka akan menampak pelbagai maklumat pada reruai. Kita baca petikan dalam perenggan yang kedua pula. Beliau diberi pengiktirafan atas usahanya memartabatkan industri seni tekad benang emas. Berbagai pengiktirafan telah diterima di peringkat kebangsaan dan negeri. Selain itu, beliau turut menerima pelbagai anugerah seperti anugerah Tokoh Usahawan Wanita, Darjah Ahli Mangku Negara AMN, anugerah Karyawan Kraf, Anugerah Usahawan Jaya Parlimen Kuala Kangsar, Anugerah Yayasan Kesenian Negeri Perak dan Adi Guru Kraf Tekatan. Banyak kan anugerah yang telah diperoleh Puan Azizah. Murid-murid boleh lihat gambar yang telah cikgu tunjukkan. Itulah Puan Azizah. Kita akan teruskan dengan perenggan yang ketiga. Beliau mula mendalami kemahiran seni tekad sejak di bangku sekolah. Seni tekad ini menjadi warisan turun-temurun daripada nenek dan ibunya. Selepas tamat persekolahan, beliau menumpukan sepenuh masa mempelajari kemahiran seni tekad. Beliau mula menyiapkan tempahan ketika berumur 16 tahun. Kita akan membaca perenggan keempat yang merupakan perenggan terakhir dalam petikan kali ini. Kita baca petikan ini bersama-sama. Antara produk sulaman tekad yang dihasilkan termasuklah hiasan pelamin, set bilik tidur dan pakaian. Kehalusan kerja tangan beliau sering mendapat perhatian pihak istana. Puan Azizah masih menerima tempahan tekad benang emas menggunakan tangan bagi mengekalkan keaslian seni tekad tradisional. Seni tekad ini amat diminati oleh semua golongan, terutamanya golongan istana.
Kita sudah memasuki aktiviti yang kedua, iaitu aktiviti mengecam dan mengenal pasti produk-produk seni tekad. Berikut merupakan produk-produk seni tekad yang sebenarnya masih wujud sehingga ke hari ini. Antaranya ialah beg tangan, kotak hadiah, bantal, tudung saji, kipas dan pakaian wanita. Banyak lagi sebenarnya, tapi yang ini yang biasanya kita lihat pada majlis perkahwinan, sewaktu pentabalan yang di Pertuan Agong, ataupun kita dapat lihat sewaktu melawat muzium-muzium. Jarang orang pakai beg tangan ini sekarang, tapi sebenarnya beg tangan sebegini mempunyai keunikan dan peminatnya yang tersendiri. Bagaimana murid-murid? Sudah jatuh hati ke tidak pada barangan yang mempunyai jahitan seni tekad benang emas? Mari kita lihat latihan yang telah cikgu sediakan kepada kamu. Sila klik pautan yang diberi di bahagian deskripsi untuk mendapatkan latihan tersebut. Buat sehingga selesai dan serahkan tugasan tersebut kepada guru mata pelajaran Bahasa Melayu kamu. Sekian saja perkongsian cikgu pada kali ini. Terima kasih kerana menonton sehingga ke akhir video. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa like, share dan subscribe serta tekan butang loceng. Bye semua.